Saya jemput Stampin. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua atas peluang yang diberikan untuk saya turut serta dalam perbahasan usul menjunjung kasih Tita Sri Paduka Baginda Yang Di-Pertua Agong. Saya ingin bangkit isu bank scan yang khususnya berkenaan kes-kes di mana duit simpanan dalam bank account dipindah keluar atas talian kepada pihak ketiga tanpa kebenaran dan pengetahuan pemegang akaun. Sejak tahun lalu, ramai pemegang akaun bank di mana simpanan seumur hidup mereka dalam akaun bank mereka telah dipindah ke akaun pihak ketiga tanpa kebenaran dan pengetahuan mereka. Mereka mengadu kepada pihak bank tetapi kebanyakan aduan tidak dilayani dengan sewajarnya dan bank tidak sudi buat apa-apa ganti rugi terhadap mereka. Mereka merujuk kes-kes ke Ombudsman for Financial Service. Itu pun OFS nampaknya lebih memihak bank-bank. Bulan lalu saya telah pun merujuk 10 kes berkenaan scam bank itu kepada Kementerian Kewangan dengan harapan bahawa Kementerian Kewangan akan buat intervensi dan siasatan yang lebih mendalam agar mangsa-mangsa scam itu boleh terima ganti rugi atau pampasan atas wang yang dicuri daripada akaun-akaun bank mereka. Sampai hari ini belum ada apa-apa hasilan. Antara mereka itu ada seorang perempuan yang tak pernah lakukan apa-apa transaksi atas talian. Sejumlah 21,400 wang simpanan beliau dalam akaun bank dipindah ke beberapa akaun orang lain melalui 12 transfer atas talian dalam satu hari. Tanpa kebenaran dan pengetahuan beliau. Seorang lagi mangsa 14 transfer duit sejumlah 32,000 dalam bank akaunnya dilakukan dalam masa 15 minit ke akaun pihak ketiga tanpa kebenaran dan pengetahuannya. Dan dia langsung tidak terima apa-apa notification mengenai transfer tersebut. Terdapat juga seorang perempuan pemegang akaun bank 8 transfer duit sejumlah 44,000 ringgit Malaysia dari akaun banknya dalam satu hari ke akaun pihak ketiga tanpa kebenaran dan pengetahuan beliau. Dan seorang lagi 7 transfer duit sejumlah 34,000 ringgit Malaysia dari akaunnya dalam masa 21 minit ke akaun pihak ketiga tanpa kebenaran dan pengetahuan beliau. Seorang lagi pekerja buruh, beliau pun tidak buat apa-apa, duduk di rumah, 7 transfer duit sejumlah 7,000 dari akaunnya dalam masa 5 minit ke akaun pihak ketiga. Duit itu merupakan segala simpanan beliau seumur hidup. Bagi semua transfer itu, nama dan identiti transferee iaitu pemegang akaun di mana wang itu dipindah masuk akaun mereka dapat dikesani. Masa-masa tersebut semua telah pun buat polis laporan polis tetapi PDRM tolak kepada pihak bank untuk buat siasatan. Semasa mangsa itu cari bank pun tolak kepada PDRM. Padahal kedua-dua pihak bank dan PDRM harus mengambil tindakan yang tegas terhadap perkara ini. Mangsa-mangsa itu merujuk kepada bank negara pun tidak buat apa-apa. Persoalannya, ini memang satu persoalan polisi yang harus diputuskan oleh kerajaan. It's a matter for policy call by the government dengan izin. Ianya di antara pemegang akaun bank dan pihak-pihak bank. Siapakah yang harus menanggung kerugian scam ini? Kerajaan yang bertanggungjawab dan prihatin kepada rakyat tidak harus bersikap sambar lewa dan duduk atas pagar, biarkan mangsa-mangsa itu berhadapan dengan bank-bank dan terpaksa menelang kerugian akibat daripada scam dan penipuan itu. Kesemua mangsa ini bukan orang kaya. Mereka bekerja tunggus lumus berpuluh-puluh tahun, berjimat untuk dapat sedikit wang simpanan, tiba-tiba dalam satu hari, wang simpanan mereka semua kehilangan. Mungkin bagi pegawai-pegawai atasan di bank negara atau MOF, mereka yang terlibat dalam mengkaji atau menentu polisi. 30,000, 40,000 itu tak banyak. Tetapi bagi mangsa-mangsa itu yang merupakan simpanan wang seumur hidup mereka.
Saya nak kongsikan dalam dewan ini bagaimana masalah itu telah ditangani oleh Singapura, negara jiran kita. Masalah ini pun, penipuan ini pun telah berlaku di Singapura. Pada bulan Disember 2021, suatu phishing scam, itu phishing, PHISSING, phishing scam berlaku pada OCBC Bank Singapura, iaitu Disember 2021. Ramai pemegang akaun LCBC terima SMS yang memberitahu bahawa akaun mereka ada masalah dan mereka perlu klik satu link yang disertakan dalam SMS itu. SMS itu kononnya dihantar oleh OCBC, tetapi sebenarnya semua SMS itu adalah dihantar oleh scammers. Selepas memegang akaun itu, klikkan atas link tersebut dan membekalkan maklumat bank akaun mereka. Duit dalam akaun bank mereka di OCBC Bank dipindah keluar tanpa kebenaran dan pengetahuan mereka. Sejumlah 13.7 juta Sing Dollar dicuri daripada kesemua 790 pemegang akaun bank OCBC. Perkara ini berlaku di Disember 2021. Januari 2022, iaitu 1 bulan selepas itu, OCBC mengumumkan bahawa ia akan bayar 100% Sing Dollar 13.7 juta kepada mangsa-mangsa phishing scam tersebut sebagai goodwill payment. Dalam masa 2 bulan, Februari 2022, pihak polis Singapura telah berjaya tangkap 16 orang yang terlibat dalam sindiket phishing scam tersebut. Dalam masa 5 bulan, dalam Mei 2022, Monetary Authority Singapura MAS mengenakan additional capital requirement of Sing dollar 330 million atas sebab kelemahan sistem security-nya. Itu saya pemetik satu laporan dengan izin. Deficiencies were noted in the bank's mitigation of identified risk, pre and post transaction controls, incident management and complaints handling, resulting in delays in containment measures and customer response time. The additional capital requirement imposed takes into consideration action taken by OCBC to strengthen its control and its approach to resolving customer complaints following the incident. The additional capital requirement will be reviewed when MAS is satisfied that OCBC has addressed all deficiencies identified in the review. Kesemua itu diselesaikan dalam masa 6 bulan. Kita tengok balik pada negara kita. Apa yang telah dilakukan terhadap mangsa-mangsa scam itu? Pihak bank tidak sudi bayar apa-apa ganti rugi. Pihak polis tidak tangkap siapa-siapa yang sindiket di belakang scam itu. Pihak bank negara tak peduli. Pihak kerajaan nak bincang-bincang lagi. Dah beberapa tahun perkara ini telah berlaku, masih nak bincang lagi. Maka penipuan dan pencurian duit atas talian itu berleluasa. Saya faham, Tuan Di-Pertua, bahawa sebelum ini kerajaan ini memang kerajaan pintu belakang. Pemimpin politik itu curi kuasa. Maka penjenayah yang curi duit atas talian itu maharaja era. Sekarang kerajaan perpaduan ini adalah legitimate government di bawah pimpinan Tan Bun yang juga menjawat Menteri Kewangan. Oleh itu saya harapkan kerajaan boleh menampung masalah ini dengan segeranya. Janganlah biarkan rakyat kita dianiayai oleh penjenayah dan institusi bank. Cadangan saya adalah supaya kerajaan mewajibkan bank-bank membayar ganti rugi kepada mangsa-mangsa scam itu. Kalau bukan semua amount yang dicuri pun sebahagian besarnya. Kecuali kalau bank boleh bukti bahawa pemegang-pemegang sendiri yang melakukan penipuan itu. Pada pendapat saya, hanya diwajibkan untuk membayar pampasan atas penipuan atas talian itu, barulah bank akan membelanjakan lebih banyak untuk upgrade sistem security e-banking dan memperkenakan SOP dan mekanismenya lebih ketat untuk transfer duit atas talian. Adakah bank berkemampuan untuk menampung kerugian ini? Ini satu jawapan yang saya terima dalam Dewan dalam tahun lalu. Dari 2017 hingga 2022 Jun, sejumlah 2.97 bilion yang kerugian yang
dilaporkan oleh kerana kes penipuan atas talian. Dalam masa yang sama, keuntungan bersih top 6 bank di negara kita adalah 125 bilion. Bank Maybank 42.3 bilion, CIMB 22.8 bilion. Maka kalau kita bandingkan kesemua kerugian atas talian itu dari 2017 ke Jun 2022 dengan keuntungan bersih top 6 bank di negara kita, ya belum sampai 3% keuntungan bersih 6 bank itu. Apatah lagi kalau kita tambah bank-bank lain. Kesimpulannya, industrial bank memang bermampu untuk menampung kerugian itu. Bagi bank-bank, kerugian scam itu merupakan sebahagian kecil daripada keuntungan mereka. Tetapi bagi individu pemegang akaun, kerugian itu memang merupakan simpanan seumur hidup untuk kebanyakan mereka. Oleh itu, adalah lebih adil dan wajarnya bank-bank yang diwajibkan menampung kerugian akibat scam-scam atas talian itu. Saya juga percaya bahawa kalau bank diwajibkan menampung kerugian itu, bank akan meningkatkan sistem security mereka, mengetatkan syarat-syarat pembukaan akaun dan SOP untuk online transfer yang akhirnya akan mengurangkan keberlakuan scam-scam atas talian. Itu sekali lagi saya seru kepada kerajaan supaya memberi perlindungan kepada rakyat akaun umbi, jaga keselamatan wang mereka dalam akaun bank mereka. Tuan Datuk Yang di-Pertua, satu lagi one-liner issue. Saya mengiru kepada kerajaan supaya menurunkan OPR, iaitu overnight policy rate yang dikenakan itu kerana tahun lalu Bank Negara telah naikkan OPR dengan 1%, dan itu adalah amat membebankan penghutang peminjam bank. Kerana kalau kita lihat household debt kita sudah mencecah 1.5 trilion. Dengan tambahan 1% atas hutang-hutang itu, yang lebih kurang 15 bilion tambahan yang perlu dibayarkan oleh peminjam-peminjam itu kepada bank. Ya, ini bukan sahaja memberi additional beban kepada rakyat jelata, juga yang melemahkan dan melemahkan ekonomi kita. Oleh itu, saya buat seruan di sini supaya Bank Negara menurunkan OPR supaya faedah yang dikenakan kepada si penghutang-penghutang itu boleh dikurangkan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Stampin. Saya jemput Surya Besar.